kesan ketidakseimbangan hormon. Jadi tidak seimbang. Maksudnya penghasilan hormon tu dia tak berada pada keadaan yang sepatutnya. Okey, pada keadaan yang sepatutnya. Kemungkinan dia hasil banyak, kemungkinan dia hasil sedikit. Dia bukan pada garisan yang sepatutnya. Sikit bermasalah, banyak pun bermasalah. Jadi sikit dan banyak ni dia menyebabkan ketidakseimbangan. Kita pergi dulu kepada tiroksina. Sebenarnya hormon semua banyak dan sedikit ni dia ada kesan-kesan lah. Tapi yang ada dalam silibus kamu yang 4 ni sahaja. Tiroksina, hormon tumbesaran, antidiuresis dan insulin. Okey, yang ini sajalah. Jadi tak perlulah complicated sangatkan hidup kamu. Fahamkan yang ini, alhamdulillah dah ya. Okey. Tiroksina, kelenjar tiroid tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi apabila ketidakseimbangan ini berlaku disebabkan oleh kelenjar tiroid itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi kalau terlalu sedikit dia akan menyebabkan hipotiroidism. Kanak-kanak, kalau terjadi pada kanak-kanak, dia akan ada bantut mental dan fizikal. Jadi fizikal ni bila terbantut, dia tak bertumbuh pada kadar yang sepatutnya. Okey, contohnya umur 10 tahun dah tinggi 100 cm. Contoh, tak tahulah cikgu yang betulnya berapa. Tapi dia tak sampai 100 cm. Dia baru 30 cm. Jadi sangat-sangat rendah lah berbanding dengan kawan-kawan sebaya dia. Dia terbantut. Terbantut dari segi mental ni, dia masih lagi tak berupaya untuk berfikir pada kadar yang mengikut usia. Jadi pada usia 15 tahun dia dah boleh dah agak. Yang ni mainan untuk budak-budak. Orang-orang dewasa tak main dah. Contohnya pakai jam. Orang beli dah jam yang G-Shock ke kan, Casio ke, pakailah umur 15 tahun. Ini pakai Ben 10 punya jam lagi. Jadi itu ada masalah mental lah, mental terbantut. Tapi tak tahulah cikgu kalau jam Ben 10 tu yang jenis mahal punya kan, memang kualitinya tak tahulah. Tapi Ben 10 yang besar tu kan. Okey. Kalau untuk orang dewasa terlalu sedikit, dia akan menyebabkan myxoedema. Dia lesu, sensitif pada sejuk. Jadi dia rasa kesejukan lah. Dia lesu dan dia rasa sentiasa dalam kesejukan. Dia tak boleh terlalu sejuk ni. Tapi ada orang dia memang suka sejuk. Okey, dia putera lilin. Daripada keturunan raja-raja lilin. Okey. Jadi kalau panas dia mencair, dia rasa sangat tak selesa. Ada setengah orang dia very sensitive to cold. Okey, sangat sensitif pada sejuk. Dia tak boleh sejuk-sejuk ni, dia rasa tak selesa, dia rasa tak sesuai lah dengan keadaan dia. Ini akan menyebabkan beguk ringkas disebabkan oleh kekurangan iodin. Jadi kekurangan iodin ni boleh dapat daripada mana? Okey, makanan laut lah. Makanan laut ada banyak iodin. Bukan iodin yang dalam lab tu ya, yang warna perang tu kan, bukan iodin tu. Kamu minum iodin tu teruklah kamu ya. Kemudian terlalu banyak dia menyebabkan hyperthyroidism. Okey, hyperthyroidism. Kalau kanak-kanak ni terlalu banyak hormon tiroksina, dia akan menyebabkan kegergasian, degergasi. Okey, ni lahir-lahir terus 10 kg. Orang lahir-lahir biasa 3 kg-nya, dia 10 kg. Kemudian membesar pula dalam masa setahun tu, naik lagi 30 kg, dah 40 kg. Okay, dia saja. Dia menyebabkan kegergasian. Kalau untuk dewasa pula, dia akan menyebabkan metabolisme dia tinggi, panas, aktif, fizikal dan mental. Dia susah nak tidur, insomnia dan dia kurus. Jadi kat dewasa ni dia tak adalah kritikal sangat. Tapi kalau terlalu banyak, dia akan aktif orang dia, berpeluh sentiasa, badan dia panas dan dia susah nak tidur disebabkan terlalu banyak tiroksina ni dirembes oleh kelenjar tiroid dia. Dan ini boleh dilihat daripada leher dia tu, dia ada beguk berlaku. Beguk dinamakan sebagai exophthalmic. Okey, diiringi oleh mata yang bonjol. Dapat dikesan oleh bengkak leher, beguk, goiter. Kemudian kita ada growth hormone. Okey, growth hormone. Growth hormone, kalau kekurangan akan menyebabkan kekerdilan, kalau lebih akan menyebabkan kegergasian, dan ini juga akan menyebabkan acromegaly, tangan dan muka lebih besar.
Kemudian kita ada antidiuresis. Kalau terlalu banyak, antidiuresis. Kita ulang baliklah sedikit antidiuresis, banyak kali dah ni. Dia akan rangsang penyerapan semula air. Jadi di buah pinggang tu, air kencing tu, dia akan serap balik air. Jadi air kencing akan menjadi semakin pekat. Jadi tubuh badan akan lagi banyak air. Jadi isi padu darah meningkat. Sebab apa isi padu darah meningkat? Sebab air yang daripada air kencing tu dah masuk balik ke dalam salur darah. Akan menyebabkan tekanan lebih tinggi. Okey. Kemudian kalau terlalu sedikit antidiuresis, air kencing akan jadi banyak dan cair. Sebab apa? Sebab dia tak serap balik air. Air kencing tu jadi banyak lah. Okey. Kemudian ni akan menyebabkan diabetes insipidus. Dia ada dua, diabetes insipidus, diabetes mellitus. Dia akan selalu dahaga. Sebab apa? Sebab dia duk buang je air kencing. Okey, bila dia buang air kencing, air tu kuranglah dekat darah dia. Bila kurang kat darah dia, dia tak boleh nak ambil daripada air kencing, dia kena minum lah. Jadi duk minum air. Kan? 1 jam tu 4 botol minum. Okey, orang lain 1 jam kadang-kadang sebotol pun susah nak habis. Kemudian insulin. Kalau sedikit, dia akan menyebabkan diabetes mellitus. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak tukarkan glukosa kepada glikogen. Jadi darah tu akan sentiasa ada glukosa tu. Jadi dia makan, meningkat lagi glukosa. Makan, meningkat lagi glukosa. Makan, meningkat lagi glukosa. Jadi kalau banyak pula insulin, aras glukosa akan jadi rendah. Jadi bila aras glukosa jadi rendah, tubuh badan, sel-sel akan kurang penghasilan tenaga. Jadi bila kurang penghasilan tenaga ATP itu, jadi sel-sel akan lesu. Kemungkinan akan pitam, pucat ataupun sel tak dapat berfungsi dengan kadar yang sepatutnya.